Okey, ini adalah emas 5 dinar. Jadi anda boleh buka dan pegang emas tersebut. Jadi bila kita dapat pegang emas ni, kita rasa seronok lah. Dapat aura emas ni, bila kita pegang, kita akan nak pegang item yang lebih besar lagi. Apa yang bagusnya, emas ni adalah mesra arahnya. Jadi mana-mana tempat kita nak jual, kita boleh jual untuk mendapatkan cash. Jadi emas ni berketurunan 999 dan berat dia ialah 21.25 gram. 21.25 gram. Bilakah waktu terbaik untuk kita beli emas? Bilakah waktu terbaik beli emas? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Pada hari ini saya ingin berkongsi berkaitan bila masa terbaik ataupun bila waktu terbaik untuk memulakan simpanan emas. Jadi saya Muhammad Abdullah bin Muhammad Zuki merupakan ateras dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bersambung hari ini kita akan baca topik berkaitan dengan waktu terbaik untuk memulakan simpanan emas ataupun waktu terbaik untuk membeli emas. Jadi perkongsian saya pada malam ini pada muka surat 108. Pada muka surat 108, buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Jadi buku ni ditulis oleh mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi tuan-tuan yang berkata Allah SWT, bagi sesiapa yang baru bermula, aku ada keinginan lah nak mula, ada seronok lah simpan emas ni, duit aku selalu bocor lah, aku kena simpan emas lah. Jadi bila waktu terbaik untuk bermula? Hakikat sebenarnya ialah 10 tahun yang dulu lah. Nak mula ni, nak mula simpan emas, waktu yang paling baik sekali ialah 10 tahun yang dulu. Sebab apa? Dulu 10 tahun dulu harga emas sangat-sangat rendah. Tapi waktu kedua yang terbaik ialah sekarang. Jadi untuk sekarang, tuan-tuan tak perlu menyesal, tak perlu rasa terlambat. Sebab apa? Kita masih ada peluang lagi di depan mata kita. Jadi bagi sesiapa yang baru nak bermula, jangan tunggu harga terbaik. Jangan tunggu harga terbaik untuk kita memulakan simpanan emas. Sebab apa? Hakikat sebenarnya, bila tuan-tuan tak bermula, tuan-tuan tak tahu pun bila harga emas terbaik. Sebab apa? Tuan-tuan tak ada harga benchmark pun. Tuan-tuan tak pernah membeli emas, tuan-tuan tak ada harga benchmark, tuan-tuan tak tahu pun bila harga terbaik ataupun bila harga terburuk. Tuan-tuan tak tahu pun bila harga rendah, harga tinggi. Sebab tu, sebaiknya mulakanlah dengan bajet kecil dulu. Supaya apa? Supaya kita ada benchmark harga. Benchmark harga tersendiri terlebih dahulu. Sebab tu kita kena mula dulu. Mula dulu dengan bajet yang rendah supaya kita ada benchmark harga. Orang yang dah bermula sahaja dia ada benchmark harga. Dia dah tahu bila dia dah bermula dengan bajet kecil, dia dah tahu okey, harga ni tinggi, harga ni rendah. Sebab apa? Dia dah bermula. Orang yang tak mula, dia tak tahu bila harga emas tinggi, bila harga emas rendah. Jadi yang kedua, pembelian pertama itu penting. Kenapa pertama sekali ialah mula dengan bajet kecil supaya kita ada benchmark harga. Yang kedua, pembelian pertama itu penting supaya kita cepat faham dan belajar tentang emas. Mula dulu dengan bajet kecil. Jangan simpan 5 dinar terus. Ni 5 dinar. 5 dinar ni hampir 6,000. Jadi mula dulu dengan RM100 ataupun 1 gram. Barulah tuan-tuan kumpul dengan untuk dapat capai 5 dinar. Belajar dulu. Dan yang kedua, bila tuan-tuan dah buat belian pertama, kelebihan kedua, bila tuan-tuan buat belian pertama tersebut, tuan-tuan akan cepat faham tentang emas. Maksudnya, anggaplah pembelian pertama sebagai proses pembelajaran sahaja. Anggaplah pembelian pertama sebagai proses pembelajaran. Jangan fikir lagi untung ataupun rugi. Sejauh mana keuntungan yang kita boleh jana daripada mana-mana pelaburan sekalipun, bergantung sejauh mana ilmu kita tentang pelaburan tersebut. Orang yang ada ilmu tentang emas, dia akan dapat keuntungan dengan emas. Orang yang ada ilmu dengan saham, dia akan dapat keuntungan dengan saham. Orang yang ada ilmu dengan pertanian, dia akan dapat keuntungan dengan pertanian. Orang yang ada ilmu tentang perniagaan, dia akan dapat keuntungan dengan perniagaan. Bergantung kepada ilmu kita kepada sesuatu pelaburan tersebut,
Semakin banyak ilmu kita tentang pelaburan tersebut, maka semakin kaya kita, semakin berjaya kita, semakin untung kita dengan pelaburan tersebut. Hakikat sebenarnya ialah ilmu tu. Ilmu tentang pelaburan yang kita ceburi. Mungkin selepas beli yang pertama, anda akan membuat keputusan sama ada lebih sesuai menjadi penyimpan ataupun menjadi pelabur. Jadi topik sebelum ni dia cerita nak jadi penyimpan atau pelabur. Penyimpan ni dia keep going, simpan konsisten, dia tak tengok harga, asalkan emas jadi duit, asalkan duit jadi emas. Adapun pelabur dia tengok harga, graf apa semua, dan pembelian dia ialah 100 gram ke atas. Jadi bahkan mungkin ada pelaburan lain. Apabila kita dah bermula, lepas beli yang pertama tu, mungkin kita rasa okey, emas ni tak sesuai bagi aku, maka kita boleh pergi kepada pelaburan yang lain. Ataupun apabila kita rasa sesuai, maka kita akan terus top up lagi untuk kita simpan emas. Bagi apa? Bagi mencapai matlamat keuangan kita. Jadi maksudnya apa dia? Waktu terbaik untuk kita mula menyimpan emas ialah waktu sekarang. Mula dulu dengan bajet yang kecil supaya kita dapat belajar. Apabila kita dah belajar dan mudah faham tentang proses jual beli emas, maka kita boleh teruskan kepada step seterusnya untuk kita beli item-item yang lebih besar. Contohnya ialah 5 dinar. Jadi 5 dinar berat dia 21.25 gram. InsyaAllah mula dulu dengan langkah yang kecil. Pada suatu hari lagi kita semua akan capai 1 kilogram emas ataupun 1000 gram emas, insya-Allah. Jadi sekadar itu perkongsian saja. Mula waktu terbaik untuk beli emas ialah 10 tahun yang lalu, dan waktu kedua terbaik ialah sekarang. Dan sekarang mulalah dengan bajet yang kecil. Daripada bajet yang kecil, tuan-tuan boleh buat keputusan. Tuan-tuan dah akan ada benchmark harga, dan tuan-tuan boleh cepat belajar tentang ilmu emas. InsyaAllah. Sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.